Bila tengok je, berderau darah Wan. Rasa nak menjerit tapi suara tak terkeluar. Wan nampak muka orang pucat, putih, kecut, rambut putih, terjilat-jilat dekat lubang air tu. Lidah dia panjang bercabang macam lidah ular. Wan terus ambil gayung dan curah lubang tu dengan air. Berkonon-konon nak halau lah benda tu. Sambil tu Wan baca surah Al-Fatihah sebab ayat kursi dia tak hafal lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya ada dua kisah seram yang nak dikongsikan kepada sahabat semua. Satu kisah pasal Asma yang kena sihir guna-guna oleh jirannya, dan satu lagi kisah seram Wan dengan Ikram masa mereka duduk di rumah nenek saudara mereka bernama Tok Teh. Nak tahu kisah mereka ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni bermula bila Asma sekeluarga berpindah ke rumah sewa baru. Masa ni Asma baru tinggal tempat. Hari pertama jejakkan kaki ke rumah baru tu semuanya okey. Sampailah satu hari tu, masa Asma dengan mak tengah mengemas, ada seorang lelaki ni datang bagi salam dan perkenalkan diri sebagai Fiz. Fiz ni cucu kepada tuan rumah yang abah sewa ni. Mereka ni berjiran. Kalau nak ke mana-mana memang lalu kawasan rumah Fiz ni. Fiz datang tu dia bagi tahu kalau nak minta tolong ke apa ke, cakap je dengan dia. Esoknya Fiz datang lagi tolong bersihkan rumah. Padahal mak tak ada suruh pun dia datang tolong. Bermula hari itulah Fiz selalu datang rumah dan dia ada tanyalah nama dan umur Asma. Asma bagi tahulah nama dengan umur dia. Cantiknya Asma, manis senyum Asma, kata Fiz. Asma diam je masa tu. Tak tahulah dari mana si Fiz ni dapat nombor telefon Asma. Masa tu guna SMS biasa je, tak ada WhatsApp lagi. Fiz mula mesej Asma, tapi Asma tak layan sebab tak berminat walaupun Fiz ni ada rupa. Namun dia terus mencuba dan tak putus asa telefon dan mesej Asma. Hari-hari kalau pergi sekolah, balik sekolah, Fiz perhati je Asma sampai Asma mula rasa tak selesa. Ada satu malam tu Fiz mesej si Asma ni. Fiz cakap dia suka sangat dekat Asma. Asma tak nak ke jadi cinta hati abang Fiz, katanya. Asma terkejut jugalah bila dapat mesej macam tu dan tergerak hati nak balas. Asma cakap lah dia tak suka Fiz ada perasaan macam tu dekat dia sebab Asma ni masih sekolah lagi. Fiz reply, dia cakap tak apa Asma. Asma jangan menyesal kalau abang buat Asma nanti sayang abang je. Asma tak pandang lelaki lain. Asma dah rasa tak sedap hati dan tak reply pun mesej si Fiz tu. Esoknya Fiz tetap datang rumah Asma, tapi kali ni dia siap bawa makanan. Katanya dia masak lebih. Mak memang tak pernah tolak apa yang Fiz bagi tu. Semuanya mak ambil. Hari tu balik sekolah perut rasa lapar. Tanpa banyak tanya, Asma terus makan apa yang terhidang atas meja. Sejak Fiz bagi makanan tu, dia langsung tak datang rumah. Seminggu kemudian, Asma rasa macam ada sesuatu tak kena. Buat pertama kali, dia rasa rindu sangat-sangat dekat Fiz. Tak tahu kenapa, kalau tak tengok Fiz jadi macam tak boleh fikir apa. Setiap kali masuk waktu maghrib, Asma menangis sebab terlalu rindukan Fiz. Asma ada mesej Fiz tapi satu pun dia tak reply. Bila dah terlalu rindu tu, tengok atap rumah dia pun Asma rasa bahagia sangat. Asma mula terbayangkan muka Fiz. Lama-lama muncul perasaan cinta dan sayang. Satu malam tu, disebabkan terlalu rindukan Fiz, Asma telefon dia. Fiz angkat, lepas tu dia diam je. Asma macam orang gila panggil Fiz.
Abang Fiz, Asma rindu sangat Abang Fiz. Tiba-tiba Fiz boleh letak macam tu je. Masa tu Asma menangis macam orang gila talak. Asma sedar apa yang jadi, cuma dia tak boleh nak kawal diri sendiri. Dari berat badan 48 kilo susut ke 35 kilo sebab Fiz tak layan Asma. Lepas kejadian tu Asma suka menyendiri, duduk dalam bilik dan tutup semua langsir. Lagi gelap lagi Asma suka. Sekolah pun dia jarang pergi, dah tak ada semangat. Asma tak makan, dia cuma minum je, tak mandi dan tak solat. Bila dengar orang azan, Asma jadi mengantuk dan tak senang duduk. Telefon sentiasa ada dekat tangan. Asma dah tak suka sembang-sembang dengan family. Akhirnya Fiz message Asma. Punyalah gembira Asma masa tu. Fiz cakap dia akan terima Asma jadi kekasih dia, tapi kena ikut apa saja dia nak. Asma jadi macam lembu cucuk hidung. Sejak hari tu setiap malam mereka bergayut. Mula-mula seronok lah, lama kelamaan Fiz mula tunjuk belang. Dah pandai nak melucah dan lepaskan nafsu setiap kali mereka bergayut. Tapi Asma macam orang bodoh, layan je sebab takut kehilangan Fiz. Makin lama mak mula perasan perubahan Asma. Dah tak macam dulu. Diam-diam mak panggil ustaz suruh tengokkan si Asma ni. Ustaz sampai rumah, dia suruh Asma keluar bilik. Bila Asma keluar je, tiba-tiba badan terasa lemah dan terus pingsan. Bila sedar, badan rasa sakit-sakit dan merah-merah. Masa tu mak menangis tengok keadaan Asma. Kata ustaz, dia kena rawat Asma lagi 2 minggu. Tak boleh nak selesai dalam masa sehari sebab dah sebati katanya. Kata ustaz lagi, ada orang berkenan dekat Asma ni tapi nak main-main je, saja nak test ayat dia tu power ke tak. Lepas ustaz balik, seharian Asma berehat. Tiba-tiba Fiz message tanya khabar sebab dia nampak ramai orang dekat rumah Asma. Asma cakap okey je, cuma letih sangat nak rehat. Fiz pun diam je. Dalam pukul 1 pagi, Asma tersedar dari tidur bila terasa ada angin kuat sangat dalam bilik dia tu. Langsir bergerak-gerak. Lepas tu Asma cuba pejamkan mata tapi tak boleh sebab terdengar macam ada orang main guli dekat luar bilik dia. Asma mula panik dan terus baca ayat kursi. Tapi makin dibaca makin kuat pula bunyinya. Asma paksa pejam mata, tetap tak boleh. Dalam masa yang sama, bunyi guli makin kuat. Asma baca doa, lepas tu pejam mata. Akhirnya tertidur juga. Dalam tidur tu Asma mimpi wajah Fiz, separuh harimau dengan gigi taring terkeluar. Dia pandang tajam je dekat Asma. Bangun tidur pagi tu, Asma tak beritahu sesiapa pasal mimpi tu. Lepas sarapan, tiba-tiba Asma tak sedarkan diri, pingsan. Bila sedar-sedar je, mak tengah peluk erat Asma sambil menangis. Kata mak, Asma ni ambil pisau nak tikam mak. Bila dengar mak cakap macam tu, berkali-kali lah Asma minta maaf sebab dia memang tak ingat apa-apa. Kemudian mak telefon ustaz, tapi ustaz tu kata lagi 2 hari dia datang sebab ada hal lain yang nak diselesaikan. Pagi sampai ke petang, Asma berehat je dekat rumah. Berkali-kali Fiz telefon Asma tapi Asma tak angkat. Lepas tu Fiz message Asma, Asma jangan buat benda yang abang tak suka. Asma milik abang seorang. Asma terus tunjuk mesej tu pada mak. Mak terus ambil telefon dan simpan. Maghrib tu mak ajak solat sekali. Asma solat lah macam biasa. Sampai rakaat ketiga dia rebah dan tak ingat apa dah. Nasib baik abah ada. Abah hembuskan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi abah kata masa dia hembus ke muka Asma tu, dia tengok muka Asma dah jadi macam muka orang lain. Asma kena rasuk, mengilai dan ketawa. Masa kena rasuk tu, Asma dia cakap, kenapa kau nak pisahkan aku dengan dia? Kau tahu tak, aku dengan anak kau dah lama duduk sekali. Aku suka anak kau. Setiap malam aku jaga dia. Tidur sekali, mandi sekali, makan sekali. Aku dengan budak ni sesiapa pun tak boleh pisahkan kecuali kiamat. Abah tekumak kamit baca ayat Quran tapi mak cakap Asma ludah abah berkali-kali. Sampailah mak panggil Tok Imam datang rumah. Masa tu Asma mengilai je. Kadang menangis macam orang gila, kadang ketawa terbahak-bahak. Tok Imam tolong rawatkan Asma. Alhamdulillah pulih kejap. Malam tu mak teman Asma tidur. Asma tidur membelakangi mak. Tak tahu pukul berapa Asma tersedar dan ternampak mak tengah duduk dekat tingkap bilik sambil betulkan langsir. Asma tegur mak, mak tak tidur lagi ke? Mak diam je. Tak apalah cik sambung tidur dulu, kata Asma. Bila Asma pusing ke belakang, nampak mak tengah lena tidur. Berderau darah Asma masa tu. Dia terus peluk mak erat-erat sambil baca ayat kursi tak henti-henti. Esoknya Asma demam. Dalam masa yang sama, perasaan dia pada Fiz makin berkurang. Lepas baik demam, Asma mula pergi sekolah macam biasa. Balik sekolah, Asma baring-baring dalam bilik sambil pejam mata. Tiba-tiba badan dia terasa berat sangat, macam ada sesuatu tindih dia. Dalam sedar tak sedar tu, Asma nampak satu lembaga hitam tengah duduk atas badan dan dapat rasa yang lembaga tu tengah ceroboh kawasan Miss V dia. Ya Allah, Allahu Akbar. Asma bertakbir sekuat hati tapi lembaga tu tak bergerak langsung. Asma bertakbir sampailah dia tersedar. Bila tersedar tu, Asma tertanya-tanya, mimpi ke? Tapi macam ada sesuatu tak kena dengan Miss V dia tu. Asma sentuh, ada banyak darah.
panas pula tu macam air menggelegak. Asma terasa sakit dan keluar bilik cari mak. Tapi kenapa rumah ni sunyi semacam je? Gelap pula tu. Suasana rumah jadi suram. Tiba-tiba Asma terpandang dekat tepi dia ada satu lembaga yang menyerupai mak dengan gigi taring, mata merah, rambut kusut masai dan wajahnya agak lonjong sikit. Tak sempat kata apa, Asma terus pingsan. Asma tersedar bila Abah renjiskan air ke muka dia. Lepas tu Abah cakap ustaz yang rawat Asma minggu lepas akan datang malam ni. Kemudian Abah suruh Asma pergi mandi dan solat sementara tunggu ustaz datang. Malam tu ustaz datang dengan kawan-kawan dia. Ustaz suruh Asma pakai telekung dan sentiasa baca 4 kul dan ayat kursi masa proses rawatan nanti. Rawatan dimulakan. Asma dah tak ingat apa-apa dah. Bila tersedar, Asma rasa nak termuntah. Sampai geli dia nak tengok apa yang keluar dari perut dia tu. Ada satu benda yang agak panjang, tak tahu benda apa. Ada benda berwarna kuning, darah dan rambut segumpal. Kata ustaz, sebenarnya ada orang sihir Asma. Sihir ni dia nak Asma sayang dia. Asma ikut cakap dia dan dia nak ikat perasaan Asma hanya untuk dia seorang. Asma tak boleh sayang orang lain selain dia. Dia ada letakkan benda dalam makanan untuk ikatkan perasaan Asma dan satu lagi dia gunakan angin untuk hantar sayang, rindu dan ingat dia. Benda halus tu datang dekat Asma ikut arah angin dan terus masuk dalam bilik Asma. Dia dah tinggal sekali dengan Asma selama ni. Lepas kejadian tu, Alhamdulillah Asma makin sihat. Selera makan pun dah bertambah. Fiz pula dah lama Asma tak nampak kelibat dia. Abah pun dah cari rumah lain nak pindah dari situ. Masa mereka setengah sibuk kemas barang nak pindah, ada orang bagi salam. Itu suara Fiz. Tapi mak dengan Abah tak bagi Asma keluar. Abah je yang keluar. Lama jugalah Abah bersembang dengan Fiz. Lepas Fiz balik, Asma tanya Abah apa yang mereka sembangkan. Abah cakap Fiz datang tanya betul ke mereka nak pindah. Abah cakap ya, kenapa? Fiz dah nampak macam orang tak betul dengan rambut kusut masai, muka tak bermaya. Fiz cakap dia datang nak minta maaf banyak-banyak. Banyak kali jugalah dia ulang ayat minta maaf tu. Sekarang dah 10 tahun kejadian tu berlalu. Asma pun dah sihat sepenuhnya. Dengar cerita sampai sekarang Fiz tak kahwin lagi. Hidup tak tentu arah. Asma dapat tahu yang family Fiz ni pun amalkan ajaran sesat, terutama ayah dia. Ayah dia tak solat, cuma berzikir je. Ramai orang cakap ayah dia tu tak waras. Satu malam tu, masa Wan tengah lepak dekat ruang tamu sambil tengok TV, tiba-tiba mak kata, dah lama kita tak berjalan ke Kuantan kan? Kalau dulu setahun sekali mesti kita pergi jenguk Tok Teh dekat sana. Kata mak, Tok Teh ni adik kepada arwah atuk sebelah mak. Pangkat nenek sedara lah bagi Wan ni. Wan tak tahu apa jadi pada Tok Teh sekarang. Hidup lagi ke meninggal dah ke tak tahu. Sebab beberapa tahun lepas Tok Teh pindah ke Kedah ikut anak-anak dia. Lepas tu tak dengar khabar berita sampai sekarang. Dulu masa Wan kecil, Tok Teh duduk kampung tepi pantai dekat Kuantan dengan seorang anak angkat dia. Wan panggil Abang Syam dan arwah Ayah Lang, abang mak ni. Mereka duduk bertiga je. Masa umur Wan 13 ke 14 tahun, mereka satu keluarga berjalan ke rumah Tok Teh, termasuk keluarga Mak Ngah, Mak Su dan nenek pun ikut juga. Dalam banyak-banyak kampung saudara mara, rumah Tok Teh lah paling Wan suka sebab tepi pantai. Buka tingkap rumah je dah boleh nampak pantai. Kisahnya lepas 3 hari duduk situ, mereka semua nak balik rumah masing-masing. Kebetulan masa tu tengah cuti sekolah. Wan bagi tahu mak ayah dia nak duduk situ dalam seminggu. Mak ayah dia pun setuju. Saudara Wan bernama Ikram pun nak ikut Wan juga duduk situ. Maka seminggulah Wan dengan Ikram jadi budak kampung masa tu. Seronok dia Tuhan je yang tahu. Bangun pagi ikut Tok Teh pergi kedai beli nasi lemak sambil menikmati angin sepoi-sepoi bahasa tiup pokok-pokok kelapa tu. Dengar derut ombak pagi-pagi. Lepas tu tengok Tok Teh jemur ikan masin banyak-banyak. Petang karang Abang Syam bawa jalan-jalan pusing kampung, makan ais kepal sambil main air pantai. Ada masa arwah Ayah Lam bawa pergi tangkap ketam. Nak masuk rumah Tok Teh ni kena lalu depan rumah atuk ni. Atuk tu ada bela 2 ekor angsa besar. Selalulah mereka kena kejar. Menjerit-jerit Wan dengan Ikram berlari naik ke rumah. Itu semua kenangan yang buat Wan tersenyum setiap kali teringat Tok Teh. Tapi bila fikir pasal keseraman yang terjadi, terus meremang Wan dibuatnya. Pagi hari pertama Wan dengan Ikram tinggal rumah Tok Teh, Wan nak mandi. Bilik mandi dekat luar, kena pakai air perigi. Punyalah teruja masa tu. Yelah pertama kali merasa mandi air perigi. Biasanya mandi air kolah aja. Disebabkan pertama kali memang rasa kekok dan penat sikit lah sebab nak kena tarik gayung tu naik atas. Masa tengah syok mandi tu, tiba-tiba sabun terjatuh, menggolek sampai ke lubang saluran air. Wan nak pergi ambil tapi langkah dia
berhenti bila nampak ada lidah bercabang panjang terjilat-jilat dari luar lubang air mengalir tu. Wan ingatkan biawak ke ular ke. Wan pun mencangkul lah nak tengok binatang apa dekat luar sana tu. Lubang air tu besar jadi boleh nampak lah apa yang ada dekat luar tu. Bila tengok je berderau darah Wan. Rasa nak menjerit tapi suara tak terkeluar. Wan nampak muka orang pucat, putih, kecut, rambut putih terjilat-jilat dekat lubang air tu. Lidah dia panjang bercabang macam lidah ular. Wan terus ambil gayung dan curah lubang tu dengan air. Berkonon-konon nak halau lah benda tu. Sambil tu Wan baca surah Al-Fatihah sebab ayat kursi dia tak hafal lagi. Bila tengok tak menjadi, ada je lagi lidah tu dekat situ. Cepat-cepat Wan capai tuala berlari masuk rumah. Ikram tanya, sekejap je mandi. Wan cakap lah air perigi sejuk, tak tahan. Malam tu Wan dengan Ikram tidur dekat ruang tamu. Rumah Tok Teh ni tak ada TV. Abang Syam dengan Ayah Lang memang jenis tak tengok TV dan mereka berdua memang susah nak lekat dekat rumah malam-malam. Termasuklah malam tu hanya ada Wan, Ikram dan Tok Teh yang tidur dekat dalam bilik dia. Baru pukul 9 malam mereka dah kena tidur dah sebab tak ada apa-apa nak buat. Baik kau tidur cepat. Ada hantu kacau kau kan baru kau tahu. Mak aku cakap rumah Tok Teh ni ada hantu. Nak dekat pergi belakang tu, kata Wan pada Ikram. Tapi Wan sendiri yang tak boleh nak lelap. Ikram 5 minit baring dah berdengkur. Wan pusing kiri pusing kanan, terlentang meniarap. Semua posisi dia cuba tapi tak lena-lena juga. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu depan. Dengar ada orang panggil, "Wan, buka pintu ni kejap." Suara macam Abang Syam. Wan pun bangun pergi ke pintu. Baru nak tarik satu selak pintu, bam 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 bam. Abang Syam ketuk pintu kuat sangat dari luar sampai bergegar-gegar pintu kayu tu. "Sabarlah, nak buka selak lagi satu dekat bawah ni kata si Wan. Bila Wan dah buka selak dekat bawah tu, pintu terus terbuka sampai terhantuk kepala Wan. Dan yang masuk adalah angin. Terus meremang bulu roma Wan masa tu. Dekat luar angin bertiup tak kuat tak perlahan, tapi masih boleh dengar bunyi daun kelapa bergerak-gerak. Lepas tu Tok Teh keluar dari bilik. Dia terperanjat tengok Wan ada dekat muka pintu dengan pintu terbuka pula tu. Dia tanya Wan nak ke mana. Wan cakap lah ada dengar suara Abang Syam suruh buka pintu. Lepas tu dia ketuk pintu. Bila dengar Wan cakap macam tu, cepat-cepat Tok Teh tutup pintu dan suruh Wan tidur. Lepas tu dia pesan, kalau ada lagi orang ketuk pintu buat tak tahu je. Kalau tak berhenti juga panggil Tok Teh. Wan iyakan je. Kemudian terus baring, pejam mata, tekuk telinga dengan bantal. Tak lama lepas tu Wan terlelap. Sedar-sedar je dah pagi. Esoknya Wan ceritalah dekat Ikram apa yang jadi. Ikram boleh bantai gelak pada muka. Itulah mulut macam puaka, kata Ikram. Gelak-gelak juga. Malam tu Ikram pula kena. Malam tu macam biasalah tidur. Pagi tu Wan terasa haus sangat. Dia pun bangunlah tengok Ikram dah tak ada dekat sebelah. Lampu dapur terbuka. Wan ingat Ikram ada dekat dapur. Rupanya dekat tandas luar rumah, dekat belakang tu. Pelik juga, berani betul si Ikram ni pergi tandas sorang-sorang. Wan teruslah pergi dekat peti ais, tuang air dan cawan dan minum depan pintu peti ais tu. Tiba-tiba Wan terdengar suara Ikram menjerit. Lepas tu dia berlari masuk rumah. Bila Ikram nampak Wan tengah minum air, lagi kuat dia menjerit sampai Tok Teh terjaga dan keluar dari bilik. Abang Syam dengan Ayah Lang tak ada dekat rumah malam tu. Tok Teh keluar dari bilik, dia tanya, "Kenapa?" Ikram tak mampu nak cakap. Dia menangis je dekat tepi dinding. Lepas tu Tok Teh pergi dekat pintu dapur yang masih terbuka tu. Tiba-tiba Tok Teh marah. "Berapa kali aku nak cakap jangan kacau cucu aku? Aku buat kau sakit sekarang." Masa tu Wan tak berapa nampak benda apa sebab dekat luar tu gelap. Tapi adalah sekali tu ternampak kain putih berkibar. Malam tu Tok Teh temankan mereka berdua tidur dekat ruang tamu. Esoknya Tok Teh pinjam telefon rumah sebelah, rumah Atuk Angsa tu. Telefon Abah, suruh ambil mereka berdua bawa balik. Padahal baru 3 hari mereka duduk situ. Entah apa dibualkan, lama jugalah. Lepas tu Tok Teh suruh mereka kemas barang. Petang karang Abah sampai, kata Tok Teh. Dalam perjalanan nak balik rumah, masa dalam kereta, Abah tanya Ikram apa yang jadi. Ikram pun buka cerita. Kata Ikram, malam tu Wan kejut dia tengah malam, suruh teman dia pergi tandas nak membuang. Tandas dekat luar dalam kawasan bilik mandi. Mula-mula Ikram tak nak pergi, dah lah gelap, kena pakai lampu suluh. Tapi kesian punya pasal terpaksa temankan juga. Tandas tu dindingnya papan dan tinggi tapi tak ada atap. Walaupun Ikram tahu Wan tengah berjuang dekat dalam tandas tu, tapi perasaan duduk sorang-sorang dekat luar tandas tu memang seram. Tak habis-habis Ikram tanya, dah ke belum? Wan pula ada kala menjawab, ada kala dia diam je. Dekat bilik mandi tu ada 2 buah perigi. Satu perigi tu yang selalu digunakan untuk mandi, satu lagi bertutup rapat dengan penutup kayu, siap berpaku lagi. Dah berpaku, siap tindih dengan batu pula tu. Tiba-tiba Ikram terdengar bunyi penutup perigi tu diketuk dari dalam. Pam pam pam. Ikram terus suluh dekat perigi tu. Tak ada apa-apa. Ikram terus panggil Wan, "Cepatlah Wan, aku dah seram sejuk ni, ada benda ketuk perigi tu. Kau jangan nak menakutkan aku boleh tak? Tak habis lagi ni," kata Wan. Pam pam pam.
Sekali lagi bunyi itu muncul. Ikram suluh dekat perigi tu. Masya Allah, Tuhan je yang tahu betapa terketarnya kepala lutut Ikram masa tu bila nampak penutup perigi tu terbuka. Ada perempuan baju putih, tangan dia tengah pegang bibir perigi, rambut panjang tutup muka, kepala dia terkeluar sikit dari dalam perigi, tengah pandang Ikram. Ikram terus menjerit, berlari masuk rumah, tinggalkan Wan sorang-sorang dalam tandas. Dapat dengarlah suara Wan menjerit panggil Ikram, siap mencarut-carut lagi. Masa tu dia dah tak peduli dah. Tapi bila melangkah masuk je ke pintu dapur tu, Ikram nampak Wan tengah berdiri dekat pintu peti sejuk sambil minum air. Terus menjerit Ikram masa tu. Dalam masa yang sama, Ikram dengar suara Wan dekat tandas tengah tergelak sambil mengilai-ngilai. Malam tu Tok Teh teman mereka berdua tidur dekat ruang tamu. Ikram terjaga bila terdengar bunyi azan subuh. Sayup-sayup je dari masjid kampung. Dia tengok Tok Teh dah tak ada dekat situ. Wan je yang ada tengah sedap tidur. Elok je habis azan subuh, bam! Semua tingkap dekat ruang tamu terbuka serentak. Lepas tu tertutup balik sampai bergegar dinding ruang tamu tu. Ikram terus berserubung dalam selimut, tapi Wan masih elok je tidur macam tak rasa apa-apa. Begitulah cerita Ikram. Tapi malam tu Wan cakap dia tak rasa atau dengar apa-apa pun. Tapi memang rumah Tok Teh tu seram dan suram, terutamanya waktu malam. Sejak kejadian tu, Wan dengan Ikram tak pernah lagi jejakkan kaki ke rumah Tok Teh tu sampai sekarang. Abah cakap Tok Teh memang ada boleh saka. Saka tu tolong dia berubat orang. Tok Teh buat part time berubat orang, tapi bukan cari Islam. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.